Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey tuan-tuan, pagi ni saya berada di pokok pelam di dalam tempat yang tanam dengan pokok pelam berhampiran dengan rumah saya. Ini pokok pelam yang sudah pun berbuah. Okey, buah pelam ini kalau tuan-tuan tengok adalah pelam yang masih putih, iaitu belum tua. Okey tuan-tuan, pelam ini kalau di utara Malaysia, iaitu pelam yang paling mahal sekali ialah pelam harum manis. Pelam ini dijual sekilo hampir RM40. Tapi kalau kita pergi ke kawasan kampung-kampung, dusun-dusun, tempat-tempat yang terpencil yang menjual buah pelam ni jauh daripada kota, maka harga pelam mungkin dalam RM15 ataupun RM20. Okey tuan-tuan, pelam ada di mana-mana saja, termasuk di negeri Arab dan juga di negara-negara Eropah. Dan pelam banyak di Vietnam, Kemboja, Myanmar, Thailand, Indonesia, Malaysia. Tapi pelam mungkin mahal di Singapura, kerana di Singapura tempat untuk tanam pelam adalah terhad, kawasannya adalah terhad. Okey tuan-tuan, apa yang saya nak bincangkan tuan-tuan hari ini adalah tentang khasiat buah pelam untuk kesihatan manusia. Buah pelam juga di setengah-tengah tempat dipanggil buah mangga. Buah pelam atau buah mangga mempunyai khasiat vitamin A, B dan C. Okey, buah pelam ataupun buah mangga ini dikatakan dapat membantu menghentikan pendarahan. Selain daripada itu, ia juga dapat mengukuhkan jantung, memanfaatkan otak, iaitu dapat meningkatkan daya ingatan. Okey tuan-tuan, kalau kita makan buah pelam ini dan amalkan buah pelam ini di musim buah pelam ini, terutama kepada orang-orang yang usianya telah lanjut, ia dapat meningkatkan pemikiran, iaitu ketahanan kepada otak kita. Ia baik untuk kesihatan otak, iaitu memanfaatkan otak, dapat meningkatkan daya ingatan. Ia juga jika diamalkan oleh golongan muda-muda, iaitu gadis-gadis muda, ia dapat menghilangkan jerawat dan juga mencegah jerawat daripada tumbuh. Ini kepentingan buah pelam masak kepada manusia. Okey, bagi yang perempuan ni atau wanita yang berbadan gemuk, buah pelam sesuai untuknya ialah buah pelam yang tua ataupun buah pelam yang putih seperti yang saya tunjukkan pada tuan-tuan ini. Ini adalah buah pelam yang putih. Apa kepentingan buah pelam yang putih ini bagi wanita yang badannya gemuk? Okey tuan-tuan, buah pelam ini dapat mengurangkan kolesterol, memotong lemak. Jadi maknanya kena selalulah amalkan makan buah pelam putih ini. Boleh dimakan dengan garam ataupun garam belacan. Okey, di setengah-setengah tempat seperti di Kelantan, Terengganu, ada industri kampung yang menghasilkan garam belacan. Dipaketkan, dijual dengan harga RM5 ataupun RM6. Dan saya telah pun membelinya semasa saya berkunjung masa cuti sekolah dulu ke Kelantan dan Terengganu, dan garam belacan mereka memang sedap, best. Okey tuan-tuan, selain daripada itu, oleh kerana buah pelam ini mempunyai vitamin A, ia dapat meningkatkan ketajaman penglihatan. Maksudnya, kalau kita makan buah pelam ini, amalkan buah pelam ini setiap musim buah pelam, maka kita jangan ketinggalan untuk makan buah pelam, maka ia membantu penglihatan kita, terutama sekali pada orang-orang yang
usianya telah lewat. Okey, pelam ataupun mangga adalah sumber kalsium dan zat besi semula jadi dan dapat mencegah perkembangan anemia. Ia juga dapat mengurangkan berat badan. Untuk tujuan ini disyorkan makan pelam sekali dengan kulit. Okey, bagi orang-orang yang badannya gemuk dan ingin mengurangkan berat badan, maka pelam adalah diambil dalam termasuk kulit. Maksudnya kalau pelam putih ini tuan-tuan, buang getahnya, cuci bersih-bersih, kemudian potong dan makan dengan garam, iaitu pelam termasuk dengan kulitnya sekali, kerana kulitnya juga ada faedah untuk kesihatan manusia. Okey, buah pelam masak pula tuan-tuan. Jika tuan-tuan menghadapi sembelit oleh kerana makan daging banyak di musim kenduri ataupun di musim jamuan-jamuan ataupun pesta, tuan-tuan boleh membeli buah pelam masak. Okey, makan buah pelam masak 1 biji atau 2 biji, insya-Allah sembelit tuan-tuan akan hilang. Jadi tuan-tuan akan kejamban seperti biasa. Okey, selain daripada itu, buah pelam masak juga ia membekalkan tenaga. Ia sesuai untuk orang-orang yang menjalani puasa. Sekiranya anda berpuasa dan untuk memberikan tenaga, elok di waktu sahur makan buah pelam masak, kerana ia akan memberi ketahanan dan tenaga sehingga puasa itu selesai pada sebelah petangnya. Okey, buah mangga juga menyumbangkan zat besi yang cukup untuk tubuh badan wanita, terutama sewaktu kedatangan atau kitaran haid. Sewaktu kitaran haid, maka badan akan menjadi lemah. Tetapi buah mangga menyumbangkan zat besi untuk tubuh badan. Ia baik untuk wanita. Ia juga baik untuk lelaki, kerana buah pelam ini boleh menambahkan pembiakan sperma dan menambahkan tenaga kelelakian. Okey, ia sangat sesuai untuk lelaki yang mandul atau perempuan yang mandul, yang kesuburan spermanya kurang, maka ia boleh menambahkan sperma. Jadi bagi orang-orang yang sudah bertahun-tahun tidak mendapat cahaya mata, bolehlah selalu mengamalkan memakan buah pelam. Mudah-mudahan niat, tawakal dan doa anda dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, setakat itu dulu pengetahuan yang saya boleh kongsikan bersama anda tentang kebaikan pokok pelam untuk tujuan kesihatan manusia. Jika tuan-tuan sukakan video ini, sila subscribe, like, komen dan share dengan teman-teman anda di mana saja mereka berada, di mana saja bahasa Malaysia boleh difahami. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat di sini ada pokok serai, juga pokok nenas. Okey, semua tumbuh-tumbuhan ini tuan-tuan adalah ia membawa kebaikan kepada manusia. Cuma kalau kita tidak mengkaji ataupun menyingkap rahsianya, maka kita tidak tahu apa kepentingan nenas, apa kepentingan serai. Dan untuk itu, untuk tujuan tersebut, saya akan bincangkan tuan-tuan dengan video yang akan datang. Okey, hari ini tuan-tuan, apa yang saya nak beritahu tuan-tuan ialah kebaikan pokok pelam. Inilah yang saya nak tonjolkan pada tuan-tuan dan bincangkan pada tuan-tuan. Jika tuan-tuan mempunyai pengetahuan yang lebih tentang kebaikan pokok pelam ini, bolehlah tuan-tuan kongsi dengan penonton melalui komen-komen tuan-tuan di bawah. Nyatakan apa kelebihan yang tuan-tuan tahu dari segi tradisional ataupun perubatan moden tentang kebaikan pokok pelam untuk dikongsi bersama dengan penonton-penonton. Mudah-mudahan maklumat atau penerangan-penerangan itu memberi penafa'at kepada
kepada manusia sejagat. Ingatlah bahawa ilmu yang dipergunakan orang adalah amal jariah yang akan dapat kita timba selama-lamanya, walaupun kita sudah suatu waktu nanti disumadikan di dalam kuburan. InsyaAllah tuan-tuan, bertemu lagi dalam video yang akan datang untuk saya kupaskan dan kongsikan bersama anda pengetahuan-pengetahuan, walaupun tidak banyak tapi sedikit memberi manfaat pada manusia. Ia adalah amal jariah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share dengan teman-teman anda di mana saja mereka berada.